Shalom, Bapak Ibu, para jemaat yang kasih dalam Yesus. Yang mengikuti kebaktian keempat itu juga yang mengikuti secara online. Bila matikan handphone atau pastikan dalam instruksinya. Mari kita mempersiapkan diri untuk
Hatiku
kami bersalah kepada berkumpul memuji memuliakan namamu bersama ini kami Tuhan. Mohon waktu menyertai dan memberkati sebagian di pagi dan jadilah terima kebersamaan dan bekerja. Semoga dimasukkan dalam sahabat kami dan kami juga menemukan takunan dari media sosial yang sering mengikuti ya kami bisa tolong membaca kata yang di sekolah terlalu dan yang sedang kami yakin ada hal besar pasti tidak. Inilah doa doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi tempat dalam amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bacaan bagi kita berdiri dari Mazmur 119 ayat 1 hingga saya akan membaca wanita lalu membaca warna merah. Lihatlah saya tidak ada menyanyi ke dalam cara aku karena aku tidak mengalami. Dan buatkanlah aku, selamatkanlah aku menurut janji-Mu. Orang jahat tidak akan diselamatkan karena mereka tidak mengamalkan Memang Engkau adalah kasihan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah aku dan kehadiran-Mu. banyak orang memuji dan meninggalkan, tetapi aku tidak pernah mengabaikan hukum. Aku benci melihat pengkhianat itu, karena mereka tidak mematuhi perintah-Mu. Lihatlah, aku sangat mencintai peraturan-Mu, ya Tuhan. Selamatkanlah aku karena kasih-Mu. Segala firman-Mu benar dan semua ketetapan-Mu yang adil. Orang berkuasa menyerang aku tanpa alasan, tetapi hanya Taurat-Mu yang aku takuti. Janji-Mu membahagiakan aku, seperti orang yang menemukan nafkah. Aku sangat membenci segala dosa, tetapi aku mencintai Taurat-Mu. Aku terus-menerus bersyukur kepadamu, bagi ketetapan-Mu yang adil. Orang yang mencintai Taurat-Mu dapat kesejahteraan. Mereka tidak akan ditimpa malapetaka. Aku menunggu Engkau untuk menyelamatkan aku, ya Tuhan. Aku melakukan segala perintah-Mu. Aku mentaati ajaran-Mu dan mencintainya dengan segenap hati. Aku mematuhi perintah dan peraturan-Mu, kerana Engkau melihat segala perbuatanku. Semoga Tuhanku minta tolong sampai kepadamu dan berilah aku demikian yang telah Engkau janjikan. Dengarkanlah doaku dan selamatkanlah aku menurut janji-Mu. Aku akan memuji Engkau selalu karena Engkau mengajar aku hukum-Mu. Aku akan menyanyi tentang Taurat-Mu, kerana perintah-Mu adil. Semoga Engkau selalu bersedia menolongku karena aku mau menurut perintah-Mu. Ya Tuhan, aku berharap supaya diselamatkan oleh-Mu. Taurat-Mu menggembirakan hatiku. Semoga aku hidup supaya aku dapat memuji-Mu. Semoga Tuhan-Tuhan-Mu menolong aku. Aku merayau seperti bangsa yang sesat. Oleh itu, datanglah untuk mencari hamba-Mu, kerana aku tidak mengabaikan hukum-Mu. Dari Kolose 3:5
Oleh itu, matikanlah keinginan duniawi yang menguasai diri kamu, seperti cabul, perkara yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan ketamakan. Karena ketamakan itu berupa dengan penyembahan berhala. Perkara-perkara yang itu memastikan kemurkaan Allah terhadap orang yang tidak menurut. Dahulu kamu sendiri pun hidup melalui keinginan itu demikian pada masa kamu bukan tidak tetapi sekarang kamu tidak boleh membuat hal-hal ini lagi. Marah, mengamuk, dan mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Janganlah caci maki orang ataupun guna kata-kata lucah. Janganlah saling mendesai kerana kamu sudah membuang hidup yang lama dengan semua sifatnya. Sekarang kamu menjadi manusia yang baru yang sentiasa diperoleh oleh penciptanya yang itu Allah. Supaya menjadi seperti dia. Dengan demikian kamu dapat mengenal Allah dengan sempurna. Di dalam tajuk khotbahnya perubahan satu raja. Selamat pagi. Kita mau sidang sama. Orang Cina banyak. Depan tu banyak Cina. Okey. Pagi ni kita akan sama-sama merenungkan tajuk perubahan satu darjah. Perubahan satu darjah. Sebelum itu mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa, kami ingin serahkan waktu ini di atas tangan. Kami mohon bahawa Roh Kudus akan bekerja di setiap hati kita. Bagi hamba-Mu yang akan khotbah dan juga bagi jemaah-Mu yang akan mendengar, kita semua sama-sama dapat bermanfaat daripada firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini di atas tangan. Ujilah setiap kita dalam Roh-Mu yang kebenaran, sama-sama kita menyembah. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa itu perubahan satu darjah? Satu darjah, 1 degree dalam bahasa Inggris. Okay. Dalam bulatan biasanya terdapat bagi budak-budak ataupun orang muda-mudi yang belajar matematik. Dalam satu bulatan ada berapa darjah? 360 darjah untuk satu pusingan yang kita katakan bulatan. Jadi kita selalu digalakkan untuk bertaubat. Sebenarnya pertaubatan itu adalah kita katakan U-turn. U-turn itu adalah kita berputar sebanyak 180 darjah. Okey, itu adalah U-turn pusing. Okey, bukan satu kali, bukan satu pusingan, 136 30 darjah. Okey, jadi berapa banyak satu darjah itu? Kamu boleh nampak dalam gambar darjah ini. Yang warna merah itu, kamu boleh nampak satu darjah. Yang warna biru itu yang ditunjukkan itu adalah 89 darjah. Kalau dibahagikan pada tempat, tempat persegi itu, kamu boleh nampak ada 90 darjah. Jadi satu darjah itu nampaknya hanya begitu kecil sekali. Kita tahu bahawa walaupun perubahan satu darjah itu kelihatan hanya sedikit sahaja, tetapi apabila kita semakin lama, semakin kita jauh berjalan, kita akan nampak perubahan. Perubahan walaupun sedikit, tetapi kita tahu bahawa perubahan sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi besar. Okey, ya, kita selalu
Jadi digalakkan apabila kita mengumpul duit sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Sama serupanya. Perubahan satu darjah, walaupun pada permulaan dia nampak hanya sedikit saja, macam tidak ada perubahan langsung. Tetapi apabila lama kelamaan, kamu akan nampak perubahan. Dalam penerbangan kapal terbang, selalunya mereka harus mengikuti darjah ini. Penting. Mereka harus mengikuti laluan tertentu. Sebab laluan-laluan di atas langit itu tidak ada tanda berhenti, tidak ada tanda belok kanan, belok kiri. Bukan macam atas jalan raya. Kalau dekat jalan raya, kamu akan nampak banyak tanda-tanda belok kiri, belok kanan, U-turn, musim balik, semua itu ada. Tapi di atas langit tidak ada. Jadi dalam kapal terbang mereka dicipta, mereka harus mengikuti laluan tertentu, dan laluan itu harus tepat, tak boleh lari. Kalau lari satu darjah itu tanpa diperasan, dia akan beralih daripada laluan sebenarnya. Sebab di langit begitu luas sekali. Kalau kamu terbang tidak mengikut darjah ataupun laluan yang telah ditetapkan itu, kamu pusing satu darjah sedikit saja, walaupun pada permulaannya sedikit, tetapi lama-lama kamu terbang, semakin lama kamu akan semakin belok, kamu akan keluar daripada kamu. Ya, serupanya apabila kita mau berubah, kita kadang-kadang akan rasa, saya mau berubah dengan mendadak sekali, tidak mau berubah sekian-sekian, kita mau berubah dengan cepat. Tapi kita tahu bahawa perubahan dalam kehidupan kita bukan senang, sebab dia sudah menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Kalau kita nak ubah kebiasaan hidup kita, bukannya satu hari, 2 hari boleh ubah. Dia mengambil masa. Jadi perubahan satu darjah ini, walaupun pada mulanya kamu tidak nampak begitu ketara perubahannya, tapi semakin lama kamu akan nampak hasil. Saudara-saudari, dalam Alkitab ataupun firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, yaitu yang tercatat dalam surat Kolose yang ditulis oleh Paulus, Kolose bab 3 ayat 5 hingga ayat 10, telah menyatakan bahawa ada 3 perkara yang penting ketika kita ingin nak berubah, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya permulaan yang sangat tipis, tetapi kita akan nampak hasilnya pada ujung. Dalam ayat 1 dan 2, bab 3 ayat 1 dan 2, saya tidak dibacakan oleh pemimpin kita tadi. Saya nyatakan di sini. Ayat 1 hingga 2, Paulus berkata, kamu sudah dihidupkan semula bersama-sama Kristus. Oleh itu, kamu harus menginginkan perkara-perkara yang di syurga, di tempat Kristus duduk di atas takhta di sebelah kanan Allah. Hendaklah kamu memusatkan pikiran kepada perkara-perkara yang di syurga, bukan kepada perkara-perkara yang di bumi. Jadi ayat 1 hingga 2 ni jelas menyatakan bahawa kalau kita ingin berubah, walaupun hanya sedikit, kita perlukan kekuatan. Dari mana kita mendapatkan kekuatan ini? Yaitu daripada Tuhan. Paulus di sini mengesa bahawa kita harus menginginkan ataupun mengingini perkara-perkara yang atas di syurga dan juga
Kita harus memusatkan pikiran kita pada perkara-perkara di syurga. Jadi ini adalah perkara yang penting. Kedua-dua perkataan kita nampak mengingini dalam terjemahan Alkitab Bersibonyo. Dia menggunakan carilah, dan memusatkan pikiran dalam terjemahan Alkitab Bersibonyo ialah tumpukan pemikiran. Kedua-dua perkataan ini menyatakan bahawa kita sebagai orang yang sudah dihidupkan semula. Kita sudah dihidupkan. Kita bukan lagi orang mati. Kita dahulu memang mati secara rohani. Walaupun kita hidup sebagai manusia, tapi mati secara rohani. Tapi disebabkan kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita diberikan hidup yang baru, nafas yang baru, yaitu hidup rohani yang baru. Kita dihidupkan semula. Jadi memang dalam keadaan ini kita perlu secara aktif, Paulus kata, mengutamakan perkara-perkara syurga dalam kehidupan dan menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang berkekalan, bukan perkara duniawi yang sementara. Perkara-perkara yang ada di dunia ini hanya sementara. Kita tahu memang ada pelupusan, ada waktu, ada tarikh luput. Setiap barang memang akan rosak. Tahu baru Cina selalunya disambut oleh bangsa Cina ini. Selalu sebelum malam itu, kita katakan malam 30, bulan 12, hari yang terakhir dalam tahun lunar, yaitu tahun baru Cina. Kita selalu sebelum itu harus kita mengemas rumah ataupun kita harus membersihkan rumah kita. Jadi dalam proses pembersihan itu kita selalu akan buang banyak barang, banyak benda-benda yang sudah lama tidak dipakai ataupun yang sudah rosak, yang sudah luput tarikh. Selalunya kalau kamu pergi ke tempat-tempat pengumpulan sampah itu, wah, kamu boleh dapat banyak barang. Masuk almari, kerusi, sofa, barang elektrik, semua barang-barang dia dikumpul, dibuang. Sebab apa? Dia bukan rosak, tidak boleh dipakai lagi. Wah, banyak masalah. Jadi kita tahu bahawa perkara-perkara di dunia ini hanya sementara. Jadi Paulus merasa bahawa kita harus mempunyai sebuah hati. Di sini dia menggunakan perkataan mengingini. Dalam terjemahan Alkitab Bersibonyo, carilah. Kita mencari. Kalau kamu ada hati untuk mencari sesuatu, kamu tahulah perasaan cari itu. Kamu pernah ada pengalaman pindah rumah? Pernah? Selalunya apabila kamu pindah rumah, kamu akan kumpul banyak barang-barang kamu, simpan dalam kotak, banyak-banyak simpan. Lepas itu kamu suruh orang ambil, pakai lori ambil, pindah pergi ke rumah baru. Tapi selepas kamu sampai ke rumah baru, kamu nak cari sesuatu barang, senang tak? Kadang-kadang kamu lupa mana satu kotak kamu simpan barang itu. Wah, kamu akan cari. Tetapi pengalaman apabila kamu mendapatkan ataupun kamu cari, kamu sudah dapat cari, wah, kamu sudah temukan bahan ataupun benda yang kamu ingin nak cari, hati kamu akan rasa wow, sukacita. Wah, nah, inilah hati ataupun motif yang Paulus ingin kita ada, mengingini untuk memikirkan
perkara-perkara di syurga. Carilah perkara-perkara yang ada di syurga. Dan perkataan yang kedua itu dia menggunakan adalah memusatkan. Kita mahu memusatkan pikiran kita. Sebab di dunia ini selalunya pikiran kita diganggu ataupun selalu dibawa oleh banyak benda-benda perkara-perkara duniawi seperti kewangan, seperti harta benda material, seperti amboi-amboi cantik, lagi acak-acak. Selalunya ada. Kalau pemikiran kita selalu memikirkan benda-benda ini, ya, nanti kita memang tidak dapat betul. Nanti kita memang tidak dapat menumpukan perhatian ini. Jadi Paulus dia mengesat bahawa kita bukan saja mengingini, tapi harus kita memusatkan pikiran kita di mana? Di syurga. Perkara-perkara di syurga. Tuhan Yesus Kristus sewaktu dia masih muda, sewaktu dia masih kecil, waktu dia berada di Yerusalem, waktu ibu bapa dia bawa dia pergi ke Yerusalem untuk perayaan-perayaan tertentu, dia tahu bahawa Yesus Kristus dia hilang tiba-tiba dalam perjalanan pulang. Dia hilang di perjalanan sehingga ibu bapa dia mencari-cari dia. Ibu bapa mereka begitu risau tentang mereka, tentang Yesus yang sudah hilang. Jadi apa yang boleh mereka buat? Mereka cari sampai ke bait suci dan mereka menampak apa? Nampak Yesus dia berbicara dengan imam-imam, berbicara dengan orang-orang di bait suci tentang perkara-perkara tertentu. Jadi waktu ibu bapa melihat dan Yesus berada di sana, dia berkata kepada ibu bapa, inilah yang saya harus buat, sebab saya perlu mengingati ataupun menumpukan perhatian saya kepada perkara-perkara di syurga. Inilah perkara yang saya lakukan. Jadi Paulus juga mengatakan bahawa jika kita semakin mengajar ataupun mengejar perubahan ini, Paulus kata kita akan seperti Yesus Kristus. Jadi kita akan semakin seperti Yesus Kristus. Adanya sifat-sifat seperti Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya Paulus mengesa bahawa kalau kita ingin nak berubah, kita perlu tahu di mana kita dapatkan sumber kekuatan untuk kita berubah. Dalam Filipi bab 3 ayat 13 hingga 14, Paulus sudah menyatakan, dia kata, aku tidak menganggap bahawa aku sudah berjaya memenangi hadiah itu. Tapi satu perkara aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakang dan berusaha dengan gigih untuk mencapai apa yang diharapkan. Itulah sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu. Hadiah itu hidup sejati dan kekal yang merupakan panggilan Tuhan, panggilan Allah kepadaku melalui Yesus Kristus. Paulus dia menyatakan bahawa usaha dia dalam dunia ini, seumur hidup dia melayani Tuhan, dia mengorbankan dirinya sehingga dia menggadaikan nyawanya. Untuk apa? Dia kata, untuk mendapatkan hadiah di syurga. Dan ini juga hati yang perlu kita ada. Jadi Paulus mengesa bahawa kita harus mempunyai keinginan seperti ini. Kita inginkan perkara-perkara di syurga dan juga dapat memusatkan pikiran kita pada perkara-perkara di syurga. Dan seterusnya, seperti Paulus ataupun pengajaran di Paulus di
surat-surat yang lain yang menyatakan bahawa setelah dia memberikan pengajaran dia memang akan berikan sesuatu hal yang kita boleh lakukan, yang boleh kita terapkan dalam hidup. Jadi ayat 5 hingga ayat 10 Paulus menyatakan tentang dua perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama ialah kita harus matikan keinginan dunia. Dia sudah beritahu bahawa kita harus tumpukan fikiran kita kepada perkara-perkara di syurga. Jadi kita harus tinggalkan perkara di dunia. Jadi dalam ayat 5 hingga 7 Paulus berkata, oleh itu matikanlah keinginan duniawi yang menguasai diri kamu, seperti perbuatan cabur, perkara yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan ketamakan. Kerana ketamakan itu serupa dengan penyembahan berhala. Perkara-perkara semacam itu membangkitkan kemukaan Allah terhadap orang yang tidak menurut perintahnya. Dahulu kamu sendiri pun hidup menuruti keinginan-keinginan demikian pada masa kamu dikuasai olehnya. Jadi jelas ini menyatakan bahawa Paulus kata kita harus matikan keinginan duniawi. Sebab ketika kita telah bertekad untuk berubah kehidupan kita, kita harus ambil tindakan ini. Sebab kita hidup dalam dunia yang berdosa, dunia yang jahat, yang penuh dengan kegelapan. Jadi Paulus nyatakan bahawa kita harus matikan keinginan dunia ini. Perkataan keinginan ataupun perkataan mematikan dalam teks asalnya adalah dalam bentuk imperatif. Imperatif bermaksud dia adalah satu arahan, permintaan ataupun satu suruhan yang kita harus buat. Dia adalah satu perkara yang patut dipatuhi. Jadi perkataan ini adalah satu perkataan yang dalam bentuk imperatif yang bermaksud bahawa ini adalah tanggungjawab orang yang beriman untuk mematuhi, dan juga bermakna bahawa dia memerlukan orang yang beriman untuk menggunakan kehendaknya bagi melaksanakan. Jadi itu adalah penting. Jadi Paulus mengesah bahawa kita harus mematikan keinginan dunia ini. Kita nampak bahawa Paulus menyatakan ada 5 perkara ataupun terdapat 5 keinginan duniawi ini. Saya tidak menyatakan di sini. Kita nampak bahawa 5 perkara ini adalah di sini menyatakan ialah perbuatan cabur, perkara yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan ketamakan. 5 perkara ini. Dia kata kita harus matikan sebab ini adalah dia kata perkara-perkara yang akan membangkitkan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak suka, Tuhan bencikan perkara-perkara seperti ini. Jadi kita harus matikan semua perkara-perkara ini. Keinginan duniawi, Paulus menyatakan bahawa kita harus matikan keinginan duniawi ini. Perkataan ini merujuk kepada keperluan fisiologi dan juga pemakanan tubuh. Jika kita, tubuh badan kita memerlukan permakanan, kita perlukan sesuatu untuk kita bertumbuh. Okay, jadi keinginan duniawi ini merujuk kepada keinginan kedagingan kita. Kita sebagai manusia, kita memiliki kedagingan. Jadi kita perlu mematikannya. Okay? Jadi untuk ini, orang percaya mesti melatih diri dengan giat supaya dapat menguasai diri, supaya keperluan tubuh ataupun fizikal ni dapat terkawal. Okay, terkawal. Juga merujuk kepada keinginan yang telah dicemari oleh hawa nafsu, cara hidup yang lama. Untuk ini, orang percaya mesti menganggap diri mereka sudah mati terhadap dosa dan tidak membenarkan dosa memerintah dalam tubuh
ataupun hidup mereka. Jadi mereka selalunya dulu sebelum percaya kepada Tuhan, tubuh kita ataupun niat kita adalah selalu kita akan menawarkan anggota tubuh itu untuk dosa sebagai satu alat kejahatan. Jadi Paulus dia katakan ketika kita ingin nak berubah dalam kehidupan kita perlu matikan keinginan dunia ini, sebab dia akan membawa perkara yang benar. Jadi Paulus mendesak supaya kita tidak terjatuh dalam keinginan dunia ini. Itulah sebabnya dalam ayat 1 hingga ayat 2 menyatakan bahawa kita harus mengingini perkara di atas, di dunia, di syurga, dan juga menumpukan perhatian pada perkara yang di atas. Dalam ajaran sesat, kita nampak bahawa terdapat perbezaan di antara ajaran sesat dan juga ajaran Paulus. Ajaran sesat ini mengajar orang untuk menahan nafsu batin mereka dari kehidupan luaran dan kelakuan dengan mematuhi peraturan. Sementara ajaran Paulus ialah orang percaya terlebih dahulu perlu membiarkan Tuhan mempengaruhi pikiran ataupun rohnya dalam kehidupan dan kemudian mempengaruhi tubuh badan manusia. Jadi kita boleh nampak perbezaan yang ketara di sini. Ajaran sesat, mereka melihat ataupun mereka mahukan perubahan secara luaran, perubahan daripada luar ke dalam. Tetapi ajaran Paulus adalah perubahan dari dalam. Hati kita dahulu berubah, pemikiran kita perlu berubah dahulu. Lepas tu baru kita dapat mengubah tindakan ataupun kelakuan di luaran. Jadi penting bagi kita untuk kita kalau ingin nak berubah, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya satu darjah saja, sedikit saja. Tapi ketika kita bertekad untuk berubah, perubahan ini, kita tahu bahawa kita semakin diajar oleh Paulus seperti yang diajarkan, kita berubah dalam hati, kita matikan keinginan-keinginan dunia ini, kita jauhkan diri daripada perkara-perkara dosa ini. Jadi kita dapat berubah. Jadi dia dari dalam dan keluar daripada tindakan di luar kita. Jadi pentinglah bagi kita untuk mengetahui bahawa mematikan keinginan duniawi ini adalah penting untuk perubahan dalam hidup. Dan perkara yang kedua, Paulus menesak dalam ayat 8 hingga 10 adalah jadilah orang baru yang sentiasa dibaharui. Ayat 8 hingga 10 menyatakan bahawa tetapi sekarang kamu tidak boleh berbuat hal-hal ini lagi. Marah, mengamuk, dan mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Janganlah caci maki orang ataupun guna kata-kata lucah. Janganlah saling mendustai, kerana kamu sudah membuang hidup yang lama dengan semua sifat. Sekarang kamu menjadi manusia baru yang sentiasa dibaharui oleh penciptanya, yaitu Allah, supaya menjadi seperti Dia. Dengan demikian kamu dapat mengenal Allah dengan sempurna. Jadi Paulus telah menyatakan bahawa ketika kita ingin nak berubah, ingat, kita selalunya tidak dapat melakukannya. Jadi kita harus tahu ada sumber kekuatan dalam perubahan, iaitu kita harus mencari, mengingini perkara-perkara di syurga dan matikan keinginan duniawi, lari menjauhkan diri daripada segala dosa ini. Lepas tu orang kata kita perlu jadi orang baru yang sentiasa dibaharui.
Sebab perubahan ataupun kebaharuan dalam hidup kita ini bukan sekali. Dia perlu berulang-ulang. Pertobatan kita bukan sekali, tapi berulang kali. Sebab kita masih lemah. Kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang tidak diingini oleh Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita harus sentiasa bertaubat di hadapan Tuhan. Menjadi manusia baru dalam terjemahan Alkitab versi Borneo ialah mengenakan diri yang baru. Mengenakan dalam terjemahan bahasa Inggeris ialah memakai pakaian. Mengenakan pakaian, memakai. Perbuatan kita harus sepadan dengan iman kita. Okey, jadi menjadi manusia baru bahawa apa yang kita lakukan itu, perbuatan kita harus sepadan dengan iman kita. Apa yang kamu percaya? Siapa yang kamu percaya? Yesus Kristus yang kamu percaya, kamu harus tahu dia adil, dia penuh dengan kasih sayang, dia berbelas kasihan, dia mengasihi semua orang. Jadi kita harus juga perlu seperti dia. Jadi menjadi seorang Kristian bukan sahaja mempunyai pemikiran yang baik, tetapi juga mempunyai tindakan yang benar. Perubahan ini semudah memakai atau membuka pakaian. Kamu buka baju, kamu tanggalkan baju yang kotor, memakai yang baru. Kalau Cina kita selalu beli baju baru. Saya tidak ada baju baru, saya pakai baju biasa saja. Baju baru, kalau kamu beli, kamu harus memakai. Kalau kamu tidak pakai, lama-lama dia pun jadi baru, jadi lama. Simpan sama lama-lama pun jadi lama. Okay. Jadi harus kita selalu mengenakan manusia yang baru ini, yang selalu diperbaharui. Jadi setiap orang membesar ataupun bertumbuh hari demi hari, dan kita bertambah tinggi setiap hari. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Adakah kita rohani kita, kehidupan rohani kita juga akan bertumbuh ataupun semakin membesar? Setiap orang Kristian perlu sentiasa menerima ajaran daripada orang lain, dan semakin kita belajar tentang Kristus dan pekerjaannya, semakin kita menjadi seperti dia. Ini adalah proses sepanjang hayat kita, dan kita perlu sentiasa belajar dan memahami. Jadi dia bukan satu hari punya perkara. Hari ini saya percaya, saya kenal Yesus Kristus dalam pribadi ataupun tentang sifatnya. Oh, saya sudah faham, saya sudah tahu. Inilah cara saya nak lakukan. Tidak. Kita perlu selalu berubah. Kita harus selalu menuruti. Jadi pertumbuhan dalam Kristus memerlukan latihan, penilaian yang berterusan, kesabaran dan keselarasan dengan kehendak Tuhan. Jadi penting bagi kita. Paulus mengatakan bahawa apabila kita ingin nak berubah kehidupan kita, walaupun hanya satu darjah sedikit, tapi ketika kita sudah bermula, kita tahu bahawa perubahan itu semakin lama akan semakin besar hasil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristian perlu bertumbuh dalam rohani setiap hari dan cuba untuk menjauhkan diri daripada segala kejahatan. Walaupun proses pertumbuhan rohani kita bukanlah dalam sekali pada dan dia memakan masa, tetapi ketika kita bertekad untuk berubah sedikit demi sedikit, kita nampak lama-lama dia akan membawa hasil. Jadi kita harus bersabar dan jangan kita menyerah dan putus asa terlalu awal. Ketika perubahan kita tidak kelihatan ketara, ingatlah pengajaran Paulus melalui teks firman hari ini. Menyatakan yang pertama apa? Tahu
sumber kekuatan persembahan. Selalu fikirkan ataupun mengingini dan memusatkan pikiran kita pada perkara yang di syurga. Kedua, matikan keinginan duniawi. Dan terutamanya keinginan kita yang menguasai diri kita. Dan akhirnya ketiga ialah menjadi manusia baru yang sentiasa diperbarui oleh Tuhan. Dengan demikian, kita nampak bahawa selama proses perubahan ini, kita akan semakin menjadi seperti Yesus. Jadi ini adalah ajaran daripada Paulus. Perubahan satu darjah, bukannya permintaan yang begitu besar sekali, banyak sekali. Tapi kita doakan ketika kita bertekad untuk berubah, walaupun hanya sedikit, minta Tuhan akan menolong kita dan membantu kita supaya kita akan mendapatkan hasil yang berkenan kepada Tuhan ataupun menyenangkan hati Tuhan. Dan semoga firman Tuhan ini dapat membantu kita dalam pemikiran kita, terutamanya tumpukan perhatian pada perkara-perkara di syurga. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup ini, yang membantu kita untuk mengerti bahawa ketika kita bertekad untuk berubah, terutamanya dalam perkara-perkara duniawi ini, kita diberitahu, diajar oleh Paulus hamba-Mu, bahawa kita harus menumpukan perhatian dalam perkara di syurga sebagai kekuatan dalam hidup kita, juga untuk mematikan keinginan duniawi yang selalu menguasai hidup kita. Kita harus tinggalkan dan jauhkan diri dari segala kejahatan supaya kita dapat melakukan apa yang telah Engkau inginkan dan kehendaki. Tuhan, kami juga doakan bahawa kami akan sentiasa diperbaharui oleh Roh-Mu dan sentiasa tinggal di dalam hati kita dan menjadi satu dorongan untuk bantu kita berubah dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
menghadiri kebaktian pagi ini. Ya, semoga Tuhan akan memberkati setiap kita. Yang pagi ini adalah hari Tahun Baru Cina. Jadi di rumah saya ada open house. Kamu boleh pergi ke rumah saya. Jadi selepas kebaktian ini ataupun hari ini lah kamu pergi. Okey. Dan kita lihat kepada watak gereja ataupun gereja-gereja kita. Minggu hadapan kita akan teruskan ada kebaktian. Dan kebaktian minggu hadapan selepas itu kita ada kelas kitab. Okay. Dan minggu hadapan kita akan balik ke pesantren. Untuk minggu ini saja sebab baru mereka habis rasa dalam waktu saya berubah ini. Okay. Baru dia orang habis. Jadi minggu hadapan kita akan pulang ke ruang besar sana. Waktu dia sama saja, okey, jam 10 pagi ya. Okey, di kelas pemberian merah, okey, ingatkan bahawa jemaah yang telah mendaftarkan minta untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri pertemuan orientasi yang pertama ini. Okey, pada 3 hari bulan Februari, hari Jumaat ya. Jadi malam itu saya akan serahkan buku yang kamu akan dapat untuk sepanjang tahun ini. Kita belajar sama. Okay. Dalam gambar itu adalah buku ini. Okay. Jadi waktu itulah saya akan memberikan segala yang kamu perlu tahulah bagaimana untuk buat kerja rumah, bagaimana untuk belajar kitab semua itu. Dan kita akan aturkan semua waktu pembelajaran dan tarikh pembelajaran pada tahun. Okay. Bila ada cuti, bila ada kelas, semua saya akan bagi kamu satu jadual. Okay. Jadi kamu harus datang pada minggu yang pertama ini ataupun pertemuan orientasi penting ya. Okey, untuk kelompok sel kita yang pertama kita akan memulakan pada 8 hari bulan Februari. Okey, minggu yang kedua ni, hari Rabu. Jadi kita akan adakan kelompok sel ini ini tidak ada adakan rumah. Okey, tetapi memang ada jadual itu telah disiapkan oleh Cikgu Maria. Jadi hari ini dia tidak ada datang sini. Jadi minggu hadapan lah mereka akan bagi jadual itu bagi mereka yang akan jemput untuk pergi ke rumah mereka adanya kelompok sel ini. Okay. Dan seterusnya adalah persembahan bunga. Jadi diingatkan sekali lagi, kalau kamu ingin membuat persembahan cara dalam bentuk wang, kamu boleh cari Maria. Okey, diingatkan mungkin sekali, kalau walaupun kamu tidak mengikuti misi jangka pendek ini, tapi kamu boleh dukung setiap kita ataupun dukungkan kerja misi ini. Okey, jadi waktu dia adalah kali dia tahu 18 bulan Februari sampai 27 Februari, dalam 7 hari, 1 minggu. Jadi kalau kamu tidak sertakan diri dalam jangka pendek, kamu doakanlah untuk kerja-kerja ini, kerja-kerja misi. Kita
Dan teruskan dengan sesi doa sapaan. Doa cepat untuk minggu ini adalah doa untuk aktiviti perancangan muda-mudi tahun 2023. Yang ini adalah aktiviti perancangan muda-mudi untuk tahun ini. Untuk Februari kita ada 2 perjumpaan untuk gabungan muda-mudi wanita dengan bapak. Untuk bulan 3 ada 3, yaitu table ataupun mobile game. Dan bulan ini merupakan minggu untuk muda-mudi juga. Yang ketiga adalah camp muda-mudi gabungan daerah Kuching Timur dengan Barat. Untuk bulan April kita ada permainan tradisional dengan kumpulan bapak dan siri perharapan 1 dengan camp kebangunan rohani untuk kali yang kedua gabungan persaudaraan wanita muda-mudi dengan bapak. Untuk bulan Mei kita ada sambutan gabungan untuk sambutan Hari Gawai dan aktiviti rekreasi bowling. Selain itu kita ada aktiviti sukan futsal dan badminton Kuching Timur. Yang ini gabungan dengan gereja SNPC dan BPNP. Diadakan 1 bulan 2 kali, yaitu minggu kedua dan minggu yang keempat. Untuk bulan Jun kita ada aktiviti sambutan hari jadi tunggal yang pertama gabungan juga. Bulan Juli ada perjumpaan gabungan dengan siri pengharapan 2. Bulan 8 ada perkongsian minggu kesyukuran dan siri pengharapan yang ketiga. Untuk bulan September kita ada perkongsian daripada Reverend Nicholas Tan dan lawatan ke Destuya Strawberry. Untuk bulan 10 kita ada mooncake sharing gabungan dengan wanita. Yang ini dikongsi oleh Brother Dennis dengan siri pengharapan yang keempat. Untuk bulan yang terakhir, bulan November, kita ada sambutan hari jadi penglaut kedua, yaitu gabungan dengan wanita muda-mudi dan bapak. Dan satu lagi perjumpaan, yang ini perjumpaan food midnight untuk membuat makanan. Mari kita lihat bahan untuk doa. Kita berdoa agar aktiviti perancangan kumpulan kecil muda-mudi tahun 2023 ini dapat dijalankan dengan lancar dan berjayanya dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan Yesus. Doa supaya jumlah dalam kumpulan kecil muda-mudi ini dapat bertambah dan maju dalam pelayanan dan perjumpaan. Kita memohon kepada Tuhan untuk menolong generasi muda-mudi dalam meningkatkan iman dan pengetahuan kita akan Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh secara rohani. Tuhan Yesus telah memberi kita segala yang kita butuhkan untuk mengalami pertumbuhan rohani. Dan yang terakhir kita doa supaya muda-mudi gereja Genteng dapat bersatu hati dalam pelayanan dan perjumpaan. Mari kita sama-sama berdoa untuk 4 perkara berikut. Ya Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami hadir di hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk aktiviti perancangan kumpulan kecil muda-mudi tahun 2023 ini dapat berjalan dengan lancar dan jayanya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan muda-mudi dapat bersatu hati dalam melayani pelayanan serta perjumpaan muda-mudi. Kami berdoa juga supaya bilangan dalam kumpulan kecil muda-mudi ini dapat bertambah
makin hari dengan sentuhan hati dan bimbingan Tuhan Yesus. Dengan percaya Tuhan Yesus dapat bertumbuh dalam diri memuji Dia sendiri. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami dalam doa. Amin. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu karena kamu masih muda, tapi berikanlah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam ucapan, perilaku, cinta, iman, dan kemuliaan. Ini dipetik dari 1 Timotius 4 ayat 11. Terima kasih.
dalam dalam. Pergilah dengan sejahtera. Semoga anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kami menyertai kamu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita satu pengumuman lagi. Bahagian Mandarin mereka ada bawa banyak kuih ataupun bahan makanan orang Cina. Okay, jadi mereka akan berikan ada kita lah. Okay, jadi selepas kebaktian ini kita akan pergi ke bawah sana, bawah depan hobi, hobi tangga sana itu. Okay, kamu boleh bawa balik ataupun kamu makan dekat sana juga. Okay, semoga Tuhan memberkati kita.